Agogo Agogo, Awak ada betul, pengalaman pergi Agogo Kan saya orang cerita. Oh, Ada okey, kawan saya okey. cerita lepak pub. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Welcome to our Jejaka, The Jejaka Podcast, TJP. Today, my name is Man. And my friend, Din. And you call me Moose. Moose. Not Moose the binatang, but Moose the brother. Moose the brother. Yeah, brother. Yes, brother. Today, insyaAllah, brother. Contoh. Kita cuba jadi apa yang naik-naik tu. Okay, today, this is our first time untuk kita Oh, this is English podcast? Ya. Kita just multilingual language. Multilingual English. Yeah. This is our first time. Jangan member korang just kering kontak idea. ada podcast untuk hari ini kan. Kita tubuhkan, iaitu kita panggilkan The Jejaka Podcast. Before this kita memang plan, sebenarnya nama banyak. Nama banyak. That's why kenapa Jejaka. Jejaka ni sebenarnya asal daripada perkataan mana? Indonesia. Indonesia. Dia dalam kamus lima bahasa pun ada lah. Ada. Serius Tapi kalau di Google dia from Indonesia. Indonesia kan? Betul ni kan, nanti kalau ada rakyat Indonesia tengok, dia kata Mungkin dia kata Indonesia. inilah podcast Indonesia. Tak, yang research aku buat memang Indonesia. Kalau dalam bahasa kita teruna. So that mean Jejaka ni maksudnya adalah tentang teruna. So maksudnya orang yang dah berkahwin tak sesuai dipanggil Jejaka lah. Betul. Oh, okay. Tapi kalau dah kahwin orang panggil apa? Jejaki. Dia panggil Duda. Dia tak ada. Itu bukan dah kahwin. Bukan, Itu dah tak ada. dah kahwin, dah lepas. Sebenarnya jejaki. Kalau yang dah kahwin, belum kahwin jejaka, yang dah kahwin jejaki. Sebab apa? Kenapa? Kerana bila dia hilang, kita kena jejaki dia. Oh, jencap buaya. Berat. Sebab ramai member kita yang kahwin hilang. Tak. Oh, so yang tak hilang boleh panggil jejaka lah. Maksudnya ada Sebab hilang. kita dah berjaya jejak dia. Okay. Okay, podcast is just satu benda yang baru ataupun yang lama. Yang kita tengok sebenarnya dekat negara luar, podcast ni jadi satu benda yang normal orang buat. Dah lama, diorang dah Semua lama orang buat. memang dia dah rasa benda. Tapi bila masuk ke Malaysia, this is one of the topic yang macam salah satu konsep untuk you just make a content kan, selain daripada melalui Instagram, TikTok dan Facebook kan. Because podcast ni just macam kita nak luahkan perasaan kan, ataupun sometimes kita nak bercerita nak ambil knowledge kan dengan podcast kan. So podcast ni boleh kita untuk siapa buat je lah. Daripada contoh kalau kita lepak dekat kedai makan pun sebenarnya dah podcast lah. Podcast yang tidak dirakam. Pok Mak nama dia. Pok Mak sebab Bukan mencarut Pok Mak. Pok Mak sebab Pok Mak. lepak dekat Mama. Podcast di Mama. Oh. Idea. Idea. Tapi kan nak bercerita malu-malu kan. Aduh. Member dah ramai kumpul lah. Orang ingat, siapa ni artis lah, Caca Ada pula ni. lighting apa lagi? Lighting Yelah, mamak lighting. ni. Lighting nak pasang kan. Leceh juga. Betul. Lighting dekat mamak pun dah cukup dah. Kadang-kadang dia ada warna hijau, kuning, merah. Itu bukan mamak. Apa itu? Itu macam agogo je. Bukan kan? Agogo Agogo, Awak ada betul. pengalaman pergi Agogo lah? Kan saya orang cerita. Oh, Ada okay, kawan saya okay. cerita. Lepak pub. Lepak pub main werewolf. Berat tu. Pengalaman lah kan. Orang kata sekali masa. Lepas tu jangan buat lagi. Okay. Bila buat podcast, kita berborak. Ya, Sebenarnya manusia ni, dia suka berborak. Kan? Ada orang dia kata, tak kisah. Aku kalau tak ada orang kat keliling aku, family aku pun, aku rasa aku boleh hidup seorang. Tapi for me dia orang kalau sebenarnya manusia ni memang tak boleh hidup seorang Betul. Dia kalau boleh, dia mesti nak kena berborak Kau, aku tak, I'm not sure lah kan, both of you macam mana. Macam aku kalau contoh aku pernah pergi travel, contoh kepada negeri-negeri lain apa benda kan. Aku just duduk, pergi masuk hotel, keluar pergi cari makan kan. Dan balik hotel tu aku rasa macam tak ada someone untuk to talk kan. Just aku rasa macam
Kosong ke? Bila kau travel seorang? Rasa macam apa? Ha? Bila kau travel seorang? Just aku ada kerja sikit lah dekat luar negeri lah. kerja Buat outstation lah. kadang-kadang aku kena outstation babe. Sebab susah percaya outstation seorang ni susah percaya kan. Kan? Kadang dia berteman. That's why most of the people, not the most lah, but then ada some kind of the people kan, they just a call kan, hello, kau boleh datang ke bilik saya. Oh. Untuk Siapa tu? Someone to talk. Contoh. someone to talk. Dia Kira contoh kalau ajak borak lah. kalau ada orang yang macam tu lah kan. So tapi someone to talk jika kadang tak jadi talk. Dia sampai macam mon lah. Tapi tapi sekarang Ya. ada servis ni tau. Servis macam teman kau bercakap. Kau faham tak? Ada. Aku tahu Jepun ada lah servis-servis yang sini macam jadi ada girlfriend. lah. Sini ada. Kau bukan budak X lah. Kira paling muda Okay, kan. maksudnya dia berborak apa melalui telefon je ataupun okay, jumpa ke? Dia ada servis tau. Okay. Servis teman kau semalam, teman berborak, VC. Ha. Okay. Ada. Kau jangan try. VC? Okay. Dia maksudnya servis ni just macam sort of the macam sex ke ataupun Dia ada not yang ke? seks, Just ada yang bukan tak ada seks pun ada. Just kau nak meluahkan sesuatu. Okey. So dia ada servis tu. Serius Teman memang bercakap ada. je lah. Teman bercakap je lah. Teman bercakap. Tadi ada banyak. Dia ada macam dulu kau tengok teman lelaki upahan. teman Oh, lelaki. aku Drama. kita Ada macam drama pernah berat sikit. macam pernah dengar kan? Berat sikit. Macam dengar. Teman lelaki upahan. Dia style macam tu. Maksudnya kau jadi boyfriend macam contoh aku tak ada girlfriend. Jadi aku nak bawa girlfriend jumpa mak aku ni. Okay. So aku minta dia jadi boyfriend girlfriend aku. So aku bayar dia. So sekarang tu dulu. Sekarang ni dah ada. Lebih luas lagi, nak teman borak boleh, nak teman pergi kenduri boleh. Nak, Ini betul ke? Aku Betul. tengok dekat Aku X, pernah macam tengok. main-main Kau pernah je. try? tak pernah try. Aku pernah tengok sebab benda ni ada viral sekali. Okay. Benda ni ada viral sekali. Dia macam servis VC berapa kena bayar, servis luar berapa kena bayar. And dia ada testimoni bhai. Lepas dia buat servis tu, dia akan tanya, okay, macam mana? tak? Macam mana saya punya servis okey tak? Ada tak penambahbaikan? Tapi budak yang aku tengok ni, dia tak ada buat servis seks. Tak ada. Serius Ada just banyak just teman saja sebab ada orang yang introvert. Okey. Tapi dia ada banyak macam masalah tau. Dia kena luah. Bagi aku memang masalah ni kena luah. Untuk kita lepaskan sikit bebanan tu. Okay, jadi dia ni first rupa mesti ada. Alright. Maksudnya yang berlanggan ni rupa ke atau yang menjadi Yang memberi servis tu rupa mesti ada. okey. So, Yelah, so rupa ayat memang penting lah. So ayat, okay, kau dengar apa dia cakap, lepas tu kau calm downkan dia. Okey. So memang servis tu ada dia. Okay, so dia opposite gender lah. Ke laki-laki, perempuan-perempuan ke laki-perempuan. Tapi Caca nak Dia lelaki perempuan. Tapi kalau dia sama gender tu something wrong lah. Mungkin selera lain tak tahulah ya, kan. aku rasa aku pernah nampak kan. Tapi aku rasa macam benda tu just macam dia nak try the market kan. Mungkin dia nak macam just a content kan. Rupanya real. Ada tu, dia student. Oh. Dia boleh buat pendapatan dia boleh buat pendapatan 2,000 ke 5,000 sebulan. Tak percaya aku. Macam Ada. Ini macam DS je. Dia macam DS. Dia macam DS. Oh, Tapi tahu dia DS tahulah. Kita dah besar kan. Oh, dah besar. Ayat selamat dah besar. Tak, DS tu kita tahu. Tapi tahu, kita kita tahu. okay, tapi DS ni kita tahu. Aku sendiri tahu DS ni daripada podcast juga. Podcast yang lain. Aku so macam wow. Aku pun terkejut dengan DS. Tapi servis ni yang aku tahu ni daripada viral lah. Memang viral kat Facebook. So dia adalah bagi gambar. Tapi budak ni cakap memang dia tak ada buat apa-apa servis seks. Just untuk menambah, untuk tanggung dia punya pendapatan, tanggung dia punya pelajaran. Nak buat belanja, bayar tu bayar ni tu je. And dia kata satu hari nanti dia akan stop juga benda ni. I see. Tapi for me lah, it's a good one way lah untuk you nak jadi benda ni boleh dia ada kan sebenarnya. Sebenarnya sebab kita dengar orang dia memang betul-betul lonely kan, tak ada kawan dekat tempat belajar, tempat kerja kan. Dia nak dengan family pun dia susah, mungkin ada broken family ke apa kan. Dia nak someone to talk kan. Sebab kita tengok lately ni ramai orang ceritakan tentang mental abuse, mental health punya issue, Ya ke mental depression, anxiety. Contoh lah. Ya ke Kan? lah. Buat drama. Ya ke. So, bila benda tu wujud kan. Tapi bila ada orang yang boleh dengar perasaan dia kan, dia rasa macam feel relief lah. Tapi kan? Tapi tak ada ke dia rasa macam sejauh mana? Minta maaf Kak Sejauh mana? sejauh mana kau dia bayar boleh kot? percaya benda tu? Ada tak diorang, sebab kita tahu dunia sekarang dunia viral.
So mungkin cerita yang diceritakan tu atau dia cerita, ini cerita best ni. Pom, dia buat satu track. Pom cerita, tapi mungkin dia tak cerita nama lah. Tapi dikongsikan. So kalau kita yang bercerita ni tahu, ini cerita aku ni. Diviralkan. Tak silap boleh mental health problem balik daripada elok dah macam tenang jadi problem balik. Adakah tak terfikir ke benda tu akan Mungkin dia ada some of the term and rules lah yang dia kena follow lah. Budak ni aku rasa budak ni dia tersusun lah. rapi lah, dia tahu rapi dia cara tahu dia. buat ni cara ni okey ni okey jangan lebih limit ni selamat aku rasa budak ni bagus dia ada pemikiran dia Kau follow otak ke? bisnes aku tak follow tapi cara dia buat tu kau tahu tak orang tak kecam dia Okey. tapi just cakap kau ni bagus dik otak kau otak bisnes sebab servis yang dia tawarkan tu aku rasa bukannya servis yang jahat benda tu kau tahu tak ada orang okey. yang dia introvert terhadap orang yang dia kenal sahaja. Tapi bila stranger datang yang tak pernah tahu dia siapa, bila dia cerita lebih macam kawan-kawan dia. Ada yang macam tu. Maksudnya dia lebih, dia bukan kata percaya keselesaan dia cerita sebab mungkin orang tak kenal dia. Dia aku tak kenal kau tak kenal aku. Jadi dia boleh kadang semua benda dia boleh cerita, boleh kongsi. Ada yang macam tu. Okay. Serius. Aku memang baca benda tu memang ada. Okay. So sebab aku pernah juga buka Shopee kan. Masa tu ada sale. Shopee? Buka Shopee. Macam jauh lah Shopee kan. Ya. Tak, Okay. Ni nak pasal sambung kan ni. Shopee lah. Aku pernah tengok Shopee kan. So macam saja tengok apa barang yang ada kan untuk barang-barang kereta kan. Tapi ada satu benda tu yang aku nampak tiba-tiba kan, dia kata macam bayar RM1 untuk kata-kata semangat. Aku cakap apa benda bayar RM1 untuk kata semangat. RM1 kata-kata semangat. Ya, betul. Aku rasa macam benda je kata-kata semangat kan. Ni kau print kau tampal lu. I don't know lah sebab aku tak tengok just apa benda yang kata-kata semangat kan. So just ada orang kata you just bayar and then nanti dia akan give a warm message. Maksud macam Message lah. Message ke WhatsApp ke dia atau macam message call? lah. Message I don't know lah, dia just by email or sort of like macam cara-cara yang Kan boleh digunakan. Google. Tak, dia macam ni. Ada orang yang dia punya confidence low, rendah gila. So ada orang yang macam dia malu kadang-kadang sebab dia punya perwatakan dia ataupun sebab diri dia. Contoh lah dia tak cantik. Jadi dia nak cakap dengan orang dia malu. So siapa nak text dia? Kau Google dengan orang text kau memang lain tu beza Lain dia. Okey lah, betul lah. Dia macam Kau pernah bercinta tak? pernah lah. Kan lain. Tapi dah lama lah tak bercinta. Tak apalah. Bila dapat Apalah. text Itu je bagi aku. tak apalah, ramai lagi yang tak pernah ada pun. Ini dah merasa cukup. Ada rezeki, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. So dia cakap good night pun dah. Wih, kau dah macam berbunga-bunga lah. Dia ceritakan tentang sebenarnya we talking about the human dia panggil love affection. Shit, dia cerita masa Awak ada topik degree bercinta. love Saya kan dulu ada kawan cakap awak ni PhD ke? Kan, love affection as a human contoh kan. Ada orang dia just kena ada orang panggil love dia, affection yang akan datang melalui sentuhan, touch. Ada orang dia akan datang sentuhan terhadap cinta, kasih sayang tu melalui perkataan. Ada orang dia akan melalui selain sentuhan, perkataan dengan pandangan. Mungkin Pandangan macam pervert I don't know. Contoh, you don't know. Memang kau kata kalau orang tu tak handsome, kau kata lah pervert. Cuba kalau orang tu handsome. Okay. Tak, dia memang belik manusia macam tu tau. Sebab ada orang dia memang rasa dia akan lebih bersemangat bila someone tu bagi dia dengan kata-kata melalui message je. Kan, padahal tulisan tu tulis just a word kan. Dia rasa macam I rasa macam disayangi kan. Bila disayangi. Dah bukan. Kau nyanyi. So Kau karaoke. ada orang melalui cinta dia akan hadir melalui sentuhan. Kan? Maksudnya kadang-kadang cinta is not about the opposite gender only. Dia dia kadang-kadang melalui dia rasa macam bro, kau okay tak bro? Dia akan rasa macam okay dong bro. Macam tu lah. Ataupun dia kalau terhadap wanita mungkin dia perlukan jalan kena berpimpin tangan kan, berpelukan kan. It's not talking about the sex matter. Betul. Just Betul. macam affection. Foreplay. Nak ada Coldplay memang berlaku. Betul. Ada 2 minggu bulan lepas. 2 minggu tak ada. 2 bulan lepas je. Bulan lepas. So that's why bila benda ni wujud dekat dalam Malaysia ataupun dekat mana-mana lah by wording, kita rasa macam
apa benda ni kan. Tapi ada orang memang terkesan dalam jiwa dia. Kan ada orang yang perlu dia kena jumpa depan-depan, dia melalui pandangan, dia rasa selesa untuk berborak kan. Baru dia akan rasa macam love affection Act akan of hadir. service. Kan? Tapi kalau dengan servis macam tu kan, tak ada ke rasa bila dia jumpa dia dah bayar kan, lepas tu dia akan taruh hati dekat orang tu. Itu mesti ada Mesti ada punya. term sudah ada. So Oh, dia term macam sudah ni ada. just business is business, no personal apa Personal feeling kita nak tepi lah, macam tu lah. Cinta ke tak ada. Ini just service je. Dia macam dah keluar satu movie ni, nama dia 3 Hari Mencintaiku, apa benda lah. Itu Itu 7 movie. hari, itu 7 hari. Ada movie 7 tu. Hari Mencintaiku. Betul. Ada 3 hari. Kau 3 tengok hari cerita, siapa buat 3 Hari Mencintaiku? pelakon dia Yana Samsudin dengan Shazzy Sam, tak silap aku kot. Ke Farid Kamil, aku lupa lah. Bukan, mana Ada, 3 hari? ada. Nanti kau Tak cari lah. Ada. Aku phone sebab buat 3 recording hari. ni, Dia aku kata, Google lah. awak bagi masa saya 3 hari untuk mencintai. Tiba perempuan tu jatuh hati kat dia, Mat. Ya ke 3 hari? 7 hari mencintaiku. 7 hari, 3 hari. Ni ada 3 hari juga. Syukri Raya dengan Siti Saleha. Itu tu 7 hari. Ni 3 Okey. hari. 3 hari. Kau. Dah lah. Okay. Aku dah jumpa. 1 hari mencintaiku. Aku lawan cerita kau. Itu one night stand. Panjang. Itu satu hari ke? Satu hari. Jadi tak? Aku bukan betul-betul. Aku cakap dah. contoh. Okay, contoh. Dia cakap agak pula. Saya sudah diri. Tak ada, Saya cakap dia. bukan Zul Arifin. Saya dah Zul Mu'rofin. Awak Musipin. Okay, so tak apa lah. Sebab benda tu memang wujud tau. Memang wujud. Betul. Sebab benda pasal personal ataupun pasal benda ni, kau fikir tak logik. Tapi zaman sekarang semua logik. Semua logik. Boleh berlaku lah. Kau Boleh nak berlaku, jual benda yang tak ada, bukan benda lah bagi kau boleh jual. Kau boleh jual servis, macam-macam servis dah sekarang. Ada tu benda yang kau tak expect pun orang jual kat. Orang jual sihir kat Shopee. Ada. Ada. Aku kata tak ada orang jual apa, kata semangat. Ni orang jual sihir kat Shopee. Minyak dagu. Bukanlah dia jual jin ke apa. Macam minyak dagu lah, minyak pengasih. Tapi betul lah tu tidak, aku tak pernah try lah. Jangan try Mus. Jangan try. Walaupun Itu terdesak nama jangan. Syirik. Yes. Tak adalah terdesak. Tak adalah, kalau paling terdesak pun terdesak jangan. aku swipe left, swipe right. Jangan. Itu jauh-jauh, minta jauh lah. Itu pun boleh jadi bisnes tau. Bayangkan, aku terfikir macam mana dia nak produce minyak dagu tu. Berapa banyak dagu mayat dia ambil. Mungkin tu kopi ori. Oh. Mungkin dia ambil dagu patung ke Tu tak dagu tahu. kucing ke, kita tak tahu. Ya, Kucing ada dagu tak? Semua benda ada dagu. Okay. Dagu manusia sini, dagu kucing mana? Kalau kau botak tadi kau nampak lah dagu dia kat mana. Tak ada. Dia jaw je boleh dagu macam kita. Ya ke? Jaw lah, kita pun jaw. Dia berdagu lah. Oh iya ke? Kita pun jaw. Kalau kau tengok tengkorak tak? Pernah. Tengkorak. Tengkorak tu panggil jaw. Okey, Sama. ni jaw. Kita panggil dagu. So kucing ni dagu sini lah. Ya. Okay. Kan aku bawa kucing kat sini. Tak ada lah. Aku cakap, aku bertanya, kita berdiskusi kan. Betul. Everything about the business, benda sama ada tangible yang kita nampak ataupun intangible yang kita tak nampak. Okay. Kan? Sort of dia macam talking about dengan wording pun boleh jadi business. Kalau untuk berkata okay. just a call pun okay lah, dengar ada apa kasih pun dia jadi business juga. Kan? So macam business yang aku buat sekarang ni, business dalam insurans tagafulan. Dia just a sort of the tak ada apa-apa pun aku nak bagi. Dia just like a paper saja. tipu ni. Bukan. Habis, You kan call sebab Ahmad it kata business intangible tipu. product. Okay. Kan? Dia just macam bila masuk intangible maksudnya memang tak nampak pun. Benda It tidak just, boleh dipegang. Dia just Tangible benda yang boleh dirasa, Betul. dipegang. Physical, intangible lah benda yang tidak merasa. Betul. Itulah dia. It just macam sort of the term and regression. Just you follow and then you got the exchange the value. Kita panggil macam tu lah. Macam mana exchange value ni? That's Okay, itu normal lah. Oh, normal. Kan? Okay. Okay. So today as a macam jejaka di jejaka podcast, Okay. kan, you guys untuk buat dalam business yang tangible, kan, it's sort of macam sebenarnya lagi senang ke susah untuk produk yang senang nampak untuk dijual atau banding produk yang tak nampak untuk dijual? Bagi aku, demand and supply. Demand and supply. Yeah. Betul. The ekonomi Okay. Kau ada produk ke, kau tak ada produk ke, tengok apa yang kau jual tu, ada tak demand? Macam budak tadi tu, demand ada tak? Ada. Orang yang tak pernah terfikir demand tu ada, tapi dia boleh memikirkan satu benda yang orang tak pernah fikir. Okay, lagi satu Shopee punya hal lah. Lagi satu Shopee lah. Aku nampak orang jual ni tu. Jual batu untuk orang lepas bersalin tu. Batu tuku. Okay. Batu tuku? Alright. Aku rasa lah, dia punya sol lah 5 angka 6 angka tu. Ui, banyak kan? Sol untuk batu tau, bukan sol RM.
Sol batu. Batu tu dia collect dekat mana lah? Sungai. Dekat sungai. Wajib lah dekat sungai punya batu. Wajib sunat dia sebenarnya. So kau tahu itu kita nampak macam kau boleh jual tapi dia faham demand. Okay. Orang-orang bandar ni macam tu orang-orang bandar dia orang kampung tak ada masalah. Orang bandar ni mana nak cari batu sungai. Kalau dia pergi sungai pun dia pun tak tahu batu tu batu sungai ke tak. Kalau dekat sungai kena consider batu sungai lah. Okay. Batu jadi macam mana. So dia ada lah. Aku tak tahulah ciri-ciri dia. Tapi dia pun mesti dia pun tak yakin. Kau nak pergi sungai mana? Sungai Kelang. Sungai kat sini sungai yang Mesir pun lagi mana tak ada pun kan. So kalau kau pergi sungai Tekala kau ambil batu kan bawa benda lain pula balik. Bayar. Itu lain. Kira tukang pengambil batu tungku apa batu ungku Batu tungku. batu tungku ni kira ada pendinding tak ada ilmu lah. Kadang-kadang tak perlu berdinding. Kau ambil je lah kat sungai mana-mana. Tiba mana tahu tiba Yelah. ada benda ikut kan. Tapi biasanya dia ada ilmu lah. Biasanya Bukan lah. kosong lah. Bukan kosong. Ada baju lah. Oh. Tentu lah. So dia faham market. Dia faham market. Dia tahu batu tungku orang tak ramai buat dan dia ada boleh buat. Mungkin rumah dia dekat jadi baik dekat dengan sungai. Logik. Boleh jadi. Boleh jadi. So dia buat. So so bagi aku konsep senang, kau faham demand, kau sediakan supply. I Just see. tu je. So emas ni memang ada demand ke? Emas ni sentiasa ada demand sebab dia untuk wanita adalah satu perhiasan. Jadi kalau perempuan mesti kena ada emas. Itu adat uruf dia lah. Adat uruf. Huruf tu apa? Huruf. Uruf tu adat. Adat So tu, adat huruf tu dia sama bahasa maksud Arab lah. Oh Dia bahasa bahasa Arab. Arabik bahasa Arab. Ya halak. So dia biasanya kalau perempuan dia emas. Kalau lelaki emas ni dia tak popular sangat tapi dari segi simpanan ataupun pelaburan emas. Emas. Simpanan emas lah, simpanan emas lah. Emas ni dapat daripada mana? Kalau ikutkan sebenarnya. Dia sumber mineral. Sumber mineral yang ada dekat bumi. Dia tak boleh buat. Alah macam air spritzer. Sumber mineral. Air mineral. So kat bawah tak ada emas kat 7E. Kita tak Dia tahu konsep sama. itu 7E lain. So dia sumber mineral yang kita tak boleh nak buat. So bergantung pada perut bumi lah. Kalau habis lah. Sebab tu dia punya harga makin lama dia makin tinggi. Sebab makin lama orang korek makin lama makin sikit lah. Okay. So harga dia makin lama makin tinggi. Itu salah satu faktor. Bukan tu faktor dia. Tu salah satu faktor dia. Okay, faham. Okay, faham. So kalau emas ni kan, kalau contoh ada penduduk kampung, dia pergi sungai, pop dia gali. Oh, dia jumpa emas kan. Emas tu milik siapa? Aku tanya korang. Ini macam Dia tricky sikit. Tricky sikit ni. Tricky sikit. Dia ada. Kalau ikut kerajaan, dia ada ukuran dia. Berapa meter dalam, berapa meter ke atas, berapa meter dalam. So aku tak ingat ukuran tu. Tapi kalau ikut aku, kau punya lah kalau kau dah jumpa. Janganlah kau pergi sebar kat Facebook. Tak, ada orang kata. Jangan Ada orang kata pergi viral contoh, lah. kau jumpa dan kerajaan tahu. Itu hak milik kerajaan. Yes. Itu memang betul ke? Itu law. It's a law. Law. Kan? Itu law Malaysia. Sebab itu adalah tanah kerajaan. Macam tu. Walaupun kau beli tanah tu, Walaupun kita beli tanah tu, kalau tapi ada ukuran dia, bawah daripada ukuran tu, kedalaman tu, itu kerajaan punya. Dan kebanyakan dalam pun ada. dia dalam lah, dia memang dalam lah. Maksudnya dia daripada kedalaman buruk dia. daripada tu, contohlah kita ambil 7 meter daripada atas, 7 meter daripada atas tu, bawah bila lepas 7 meter tu hak kerajaan. Atas 7 meter tu, itu hak kau. Oh, okay. Kalau let's say lah orang tu dia ambil pump sampai ke 7 meter kan, dia tak beritahu siapa pun. Itu consider hak milik dia ke tak? Milik dia. Hak milik dia kan? Sebab dia diam. So dia tak ada sort of macam dosa ke apa, tak ada lah. Itu aku lah. Ini tricky sangat ni. Wah tadi macam ni jauh. Oh dosa. Okey tapi betul. Okay. Ni aku just bagi pandangan. Okay. Ni bukan hukum. Okay? Alright, Ni bukan no hukum. Ni problem, pandangan. no problem. Ni pandangan. Selagi mana tu usaha kau tak melibatkan kau mencuri orang punya barang, kau ambil orang punya barang, kau punya. Walaupun dalam mana pun kau usaha sendiri untuk cari. Contohlah kau ada metal detector, kau check, okey kau gali jumpa emas. Kau ada usaha untuk beli barang tu, kau ada usaha untuk mencari. Bila dah jumpa, tu kau punya. Itu Usaha siapa yang membuat tu lah. Persoalannya janganlah bebal sangat pergi post. Itu je sebab kau post ni ramai lah orang. Bukannya contohlah orang kata kerajaan negeri nak datang.
Kau bukannya repost tu kerajaan negeri je nak datang, orang-orang luar pun nak datang. Betul Orang lah. datang. Ya, kadang-kadang bila aku tanya kau orang ni, sebab kadang aku baca berita tiba emas dijumpai di kawasan sini kan. Aku rasa penduduk di situ jumpa ada salah seorang nama dia Karim bin Karim Dad berjumpa. Karim bin Karim Dad Jumpa dengan macam emas. dari India je. Umur 48 tahun. So dia maklumkan. Lepas tu bila dia kecoh-kecoh kat bawah-bawah bila komen kan, adalah kerajaan semua jumpa, ini hak milik bumi Allah, kenapa nak kena ambil kan, hak milik. Tapi aku fikir at the first place kan, you just know that ada emas kat dalam tu kan, just simpan untuk you. Yelah, sudahlah seorang je. kan, dia just macam you simpan, okay, you cakap beritahu kat family you, jangan beritahu apa-apa, jangan beritahu kat family pun even kalau aku lah aku ambil just aku dapat duit, just inilah Konflik hasil. lah, boleh jadi konflik Kan tapi nanti esok bini, abang buat apa dekat luar abang? Dah Lagu jadi berpeluh-peluh tiba-tiba kan. tukar 48,000. Mana sejak dulu kau kerja pun balik-balik 1,000, 2,000, tiba-tiba balik 48,000. Terkejut bini kau. Bincang je dengan bini je lah kan. Kan post kat anak kan, anak terus post IG, alhamdulillah emas. Dia pergi jauh dia. Sampai menggali, bawa balik 48,000. Sebab Tapi tidak mustahil ada lah. cerita dia orang ada orang tu dapat 2 kilo terus tau. 2 kilo babe. 2 kilo emas. Tahu tak batu. 2 kilo emas tu bukan sikit. Batu emas. Batu. Batu besar dia dapat. 2 kilo. Tapi benda ni bila kau expose habis lah. Tu je. Benda tu expose dia. So logik akal dia kalau kau jumpa kau punya lah. Melainkan barang tu bukan barang mineral. Maksudnya gold yang kau jumpa tu cincin ke, rantai tangan ke, mungkin orang tercicir. Yang dah ni, ni kira konteks dia yang dah ditukarkan menjadi barang lah. So itu kemungkinan aku barang cerita orang. orang pun tercicir kan. Macam mana kita nak menentukan barang tu kita boleh guna pakai ke tidak? Okay, ni Kau dah tercicir kan. Kita tak tahu hak milik siapa. Siapa berlalu. Ini kena panggil ustaz ni. Sebab apa? We know what? Dulu kan Mus, kalau kau tak tahu kan, kita orang pernah jumpa satu bag ada 2,000 kat dalam tu. Aku tak masuk. Kau Ihsan adalah nanti aku. Kau Aku ada, tak gila. Aku tak ada. Petik nama petik nama member Weh. Aku tak ada. Sebab aku tak dapat bahagian tu. Ijab ni gila. Sebab aku tak dapat bahagian tu. Tapi aku tahu cerita tu. Aku tahu. Tak, kita memang betul-betul. Masa tu kita pergi mana Kau pergi IUI. Jumpa kat parking lot. IUI Mall. Bukan Habis IUI, kau masa tu buka ayah tak wujud. sendiri. Alamanda. Alamanda. Okay, masa dulu kita pergi. Kau okey tak buka cerita ni? Okay ke? Okay, No okay, problem. okay, Kan, okay, just okay. macam okay. Masa tu kita pergi Alamanda, Alright. tengok wayang. Kan, masa just nak balik tu, just balik-balik macam biasa makan kan. Masa tu aku rasa time tu masih student lagi kot. Rasa macam dah bukannya sekolah lagi, dah lepas sekolah kan. And then pergi Alamanda, sampai kat tempat parking, jalan-jalan kan. One of our friend just jumpa kan. Ehsan cakap, Jumpa kat mana tu? Cuba memang spesifikkan. bukan dekat ada parking lot. Dia, kan, dia just duit betul ke tak, ataupun kita dalam just bag? macam a bag. A bag macam orang lama yang macam yang pakai zip atas-atas tu. Macam bag bas tu. Bag. Okey Bag bag bas situ. kan. Okay. Dah berdering pula. So kau ni. Tak apa kita Cut jap. Cut. Boleh tak apa. Amanda, kita just plan untuk nak tengok wayang. Dulu kan biasa bila kita jadi penduduk di kawasan Bandar Berbangi, Kajang and then Serdang, Alamanda is one of the good spot lah untuk Kalau kita. time sebelum ada IUI City Mall, Alamanda is the grand of the Budapest of the hotel of the world. Ya. Selain daripada Mid Valley Times Square lah. Yelah, maksudnya yang terdekat lah kita kita. just macam okay, dah ada plan macam jom minum lepak kan dekat Alamanda, Bukan tengok minum wayang. lepak babe. Masa tu bulan puasa babe. Ya ke? Malam puasa. Okay. Masa tu shopping Abang, raya. awak maksudnya ada situasi Aku tu. tak ada. Serius, aku tak ada. Aku puasa Berita tu sampai untuk aku bagi pandangan. Okay. Masa bulan puasa aku rasa waktu tu siang, I don't know lah. Kan, Shopping raya aku ingat. Shopping masa tu. raya. Wah, kan? shopping raya. Wah, Ya, every year memang untuk Ramadan time kan, ada hujung-hujung tu selain daripada kita mengajar 10 malam terakhir tu kita Allah. orang pergi shopping. Pergi Kan? shopping. Lepas tu nak pergi Qiyamulai dekat masjid. Tapi Okey. sedar kau buka mata, celik mata, kau pergi downtown semua sampai subuh. Tak ada Qiyamulai. Tak nampak lah gimana ni. Okay, dah Itu mau. just macam plan lah. So kita plan pergi Alamanda, cari-cari baju semua kan. And then our friend Ihsan, jalan-jalan. Kita orang jalan masa nak pergi balik ke kereta lah. alright. And then tiba-tiba kan dia kata, "Weh, meh, ni aku jumpa ada benda ni." Benda kan, cakap kan, "Wah, ada duit ni." Kau serius kan? Kan ada duit je. Ada berapa banyak kan?
Buka-buka ada kedepu tebal. Tebal lipat ni. 50 orang semua kan. Uish, ni siapa punya ni kan. Okey. Kita rasa macam ni siapa punya kalau tak tahu kan. Kita tunggu kat situ. Kita orang tunggu. Betul-betul kita orang Berapa just lama kau tunggu? Lama. Ya kan? Ada Yelah, dalam, lama tu agak-agak ada dalam 10 minit macam tu kan. Aku cakap kau 10 minit kalau kau tahan nafas boleh ke tak? Rasa lama ke tak? Matilah 10 minit. So Beza konteks tahan nafas dan menunggu beza okay, you know kan, sabar dulu. Just kita orang dah masa tu kita tak tahu kan nak buat apa dengan duit kan. Kalau kita biarkan mungkin ada orang lain akan ambil jadi hak milik dia lah. Masa tu kita orang I don't mind, aku dah tak ingat, I don't remember sama ada kita Cannot orang recall pergi, lah, cannot recall lah. Because why? Kalau kita pergi ke bahagian contact service apa benda semua tu kan, Mesti dia dah ambil. mesti dah ambil. Kira masa tu percaturan dalam kepala dah ada lah macam. Percaturan kepala kita kiranya orang tak ada kalau plan. option pertama, kita pergi ke courier apa? Concierge lah, apa namanya yang tempat kaunter pertanyaan tu. Oh bang, ada barang jatuh ni, duit RM2,000 kita declare. So potensi untuk duit tu sampai kat diorang ada lah. Ya, Logik akal lah. logik akal, akal. kan? Mat, Logik tapi kita orang ni bukannya orang yang macam nampak duit kita orang akan rasa Kabur macam nak kabur lah. Kita macam duit tu it's a normal. Ujian. It's just a money. It's a normal Kan, dia macam okay, kan, just a money. Tapi masa tu study tau, 2K tu banyak tau. 2K banyak. Yang tu during that time 2K Masa tu is 2000 a banyak. usual number, right? Banyak, No, so macam apa benda patut kita buat, kan? So kita orang bawa benda tu pegang. Masa tu aku pegang kot. Aku pegang lah. Aku ambil lah juga sikit gelek-gelek, lepas tu aku masuk balik. Kira nak rasa RM2,000 Kan? So bila dah balik tu, so masa tu lah aku tanya kepada pakar-pakar kewangan seperti Aizuddin. Pakar kewangan kau cari Jawapan dia udah, kalau ikutkan daripada sudut-sudut pandangan-pandangan je, kita kena wawarkan tentang kehilangan. okay. Kita orang buat apa? Memang kita orang wawarkan Sebab masa melalui tu aku ada recommend bagi tahu PM. Masa tu top PM, page. Perdana Menteri. Bukan. Oh, Bukan. you. Okay. Apa ni masa tu top pasal penmerah.com. Okay. So kita ya, ingat tak? ya, Aku ya, minta ya. kau PM dia, bagi tahu dia yang kita jumpa duit sekian-sekian dekat alaman dah. Okay, Tapi okay. dia macam tak ambil pop Dia tak ambil pop. reply. Oh, korang DM lah. Ya, memang Dan kita DM dia. memang kita nak Tapi tak ada wawarkan. sebarang balasan. Sebarang respon tak ada. Ada respon. So selain daripada tu pun kita ada post kat personal juga kot. Tak ada. Sebab aku ingat masa tu aku ada bagi beberapa cara. Yang aku ingat cara yang first ialah kau kena tampal notis dekat situ. Kita rasa kau tak buat kot. Kalau notis aku rasa dah kena cabut dah. Tak apalah. Kalau kau kan Isi dia dekat macam hati je. dia macam nak buat satu notis, ada barang hilang. Macam tu lah tanpa macam kat tu situ lah. tinggal nombor telefon tu je. So barang yang apa kita tak tahu. So dia yang kita akan discard nanti bila dia kata ada barang, okey barang apa dia, macam mana bentuk dia, macam tu. Okey, dan yang kedua ialah war-warkan masa tu memang top pasal penmerah.com. Okay. Oh hilang Yelah, masa tu barang Facebook. ke apa ke, memang dia top tau. So kita minta bantuan dia untuk viralkan tapi tak dapat. Maksudnya tak dilayan lah. So lepas tu aku tak tahu lah korang buat apa. Tapi dah dibagi-bahagikan. Okay. So just tapi dia ada tempo. Ada how tempo. Ada dia tempo, panggil. ada tempo. Dia ada tempo. Dia kata kurang-kurangnya cukup setahun. Sebenarnya memang Tak setahun. serious shit memang setahun. Yes. That one year memang daripada kita kau jumpa tu setahun kau simpan. Ya, Tapi memang dia pun kaedah dia pun memang tunggu setahun. kaedah macam tu. So kita macam kita cakap okey tak apalah, kita simpan lah untuk setahun kan. Simpan kat mana? Memang aku simpan dalam laci lah, rumah aku je. Oh, Kan? kau lah yang menyimpannya. Aku memang pegang duit tu. Aku Oh. pegang duit tu kan. So aku rasa dah cukup setahun dah kan. Tiba dah cukup setahun, kita membahagikan antara satu sama lain. Tapi aku rasa konsep yang tu kita orang tak bagikan macam kau 100, aku 200. Kau Satu untuk kau, satu untuk aku. Tak Tidak. ada? Oh, tidak Aku rasa lah. masa tu kita orang just keluarkan ada bagi sedekah juga kan. Kepada macam tabung-tabung apa Kira benda. macam cuci duit tadi. Ya, ya. Dia nak cuci Tak, lah. tak, Cuci lah, betul-betul. cuci. Masa tu kita orang ada sedekahkan juga kot. At the same time aku rasa masa tu kita belanja makan kot ramai-ramai. Kita tak ada ambil personal macam kau 300, aku 300 tak. I see. Dan mungkin sort of kalau macam guys yang tahu kan benda ni salah ataupun patutnya diperbarui ke kan, let me know lah. Just mungkin aku boleh ganti Let us kan, know. dari segi apa-apa konsep yang patut aku yang lebih bagus dari sudut agama lah. Ni contoh aku just claim lah, memang aku cerita kita orang guna dan kita orang dah bagi apa sedekah ke apa ataupun kita guna duit tu kan, tapi salah untuk dibahagikan balik ke, no problem, aku boleh bagi aja. Sebab benda tu kalau ikutkan ada baru ni aku dengar soalan tu Ustaz Don jawab lah. Dia memang ada kaedah beberapa kaedah, tapi kaedah yang terakhir tu memang bukan bagi kat kita.
Tapi entah dia macam aku ada dengar boleh ambil selepas diwawarkan. Aku dengar pula tak boleh ambil sebab duit tu bila dah diwawarkan tak ada orang ambil, duit tu pergi kepada satu badan yang macam contohlah bukan Badan wang tak dituntut. mungkin lah situ aku tak tahu mungkin, tapi dia tak pergi pada masjid pun tak. Itu nanti kita panggil ustaz lah. Wah, itu kena bagi itu ustaz lah. kena Sebab bagi apa ustaz. tau, banyak sangat konsep. Itu kalau 2,000, kalau 10 sen, 20 sen orang tendang-tendang, orang ambil je, boleh ambil ke tidak? Tapi masa yang aku cakap dengan kau tu, memang aku sendiri mengaku, aku beritahu lepas sebulan setahun kau buat wawarkan memang tak ada apa-apa, boleh ambil duit tu. Memang aku sendiri beritahu sebab masa tu aku research Sebab memang kau boleh antara dapat. macam pandangan mazhab yang tertinggi lah masa tu. Bukan. Yang kita Aku dapat aku kau kan. aku belajar lah. Aku belajar sikit ya, benda masa tu tu, tapi tak masa tu mendalam. belajar. Aku pun Okay. tak mendalam tapi aku ada basic. Tapi kita macam kita research juga tapi tak tahu macam mana setakat masa dah yang hari tu aku search memang dah apa kita buat A to Z kita dah buat semua tak dapat, kita boleh ambil duit tu. I Tapi see. yang terbaru ni aku dengar tak boleh. Okay, Tak apa lah, nanti kita panggil So ustaz. just macam kalau ustaz dah terangkan, okay, ada ustaz, lepas tu ada pandangan daripada masyarakat nak berjumpa, nak tanya kan kisah-kisah RM2,000 tu, nanti boleh lah kan, sebab insyaAllah sekarang kalau orang kata nak suruh ganti, insyaAllah saya boleh gantilah. Wah, Kan? Ya tapi, betul. Tapi kau 2,000 kau jumpa kan. Aku punya cerita pula Kau ada lagi? Kau jumpa tak? aku tak jumpa. Aku hilang. Okay. Duit kau hilang? Aku hilang. Purse yang sama macam kau jumpa purse. Alright. Okay. Purse yang sama. Oh, then? Dalam tu aku ada emas bernilai 20k. 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 Masa Berapa tu gram ada 20k? lebih kurang nak dekat 100 lah. Okay. Gold bar. Nak dekat 100 Gold bar. Gold bar. Masa tu harga. Okay. Aku ada COD dengan customer ni dekat masjid, dekat Sungai Ramal Dalam. Dekat Okay. Sungai Ramal Dalam. So dia ada Masjid sebelah sekolah tu? dia tu aku tak pasti tapi dia dekat dengan traffic light section 7. Okay. Okay. Alright. So radar tepi tu. Aku di dekat masjid tu, tapi kita tak dekat masjid, kita di tepi longkang. Okay. Okay, so aku dia gold bar, aku keluarkanlah gold bar 10 gram aku bagi dia, lepas payment apa semua, bag tu aku tak ambil. Kau letak mana? Aku tak kat tepi jalan. Ada. Aku letak dekat longkang. Alamak. Aku tak ingat langsung, babe. Aku tak ingat langsung. Sampai yang satu hari tu aku macam aku kadang-kadang kan aku sibuk sangat. Masa tu aku kerja, aku buka emas ni part time lah. Dia dua kerja aku buat. Jadi aku busy gila. Aku tak dapat nak tahu apa barang aku ada, aku tak dapat tahu. Okay. Tapi aku rasa macam sedar hati, macam ada benda kurang lah apa dia. Lepas tu ada juga orang call aku bertalu-talu orang call aku. Aku rasa macam apa pasal customer ni nak bertalu-talu call aku kan. Sabar nanti aku call lah balik. Aku cakap macam tu kan. Okay, alright. Dan pula aku call balik. Dia beritahu dia jumpa. Customer yang kau jual tu? Bukan. Bukan. Orang yang pergi masjid. Okay. Orang yang pergi masjid. Dia jumpa aku. Habis jumpa ada nombor Soho. kau ke dalam tu? Ada business card. Oh, la patut. ilaha. Rezeki aku dalam tu ada business card satu business card. Tapi orang tu jumpa masa isyak ke masa maghrib. Aku tinggal masa Zohor. Lepas Zohor. So dia call aku, "Encik ni pembeli emas ke?" Dia soal macam-macam lah. Sebab bagi dia kad tu ada satu kat aku. Kad dalam beg tu ada satu kad aku, business card aku. Tapi dia tak dia macam tak 100% trust yang aku ni ialah owner barang. Betul. Mungkin aku ni Business card dia saja. orang yelah macam owner Ayo, ambil simpan. business card masuk business card. So dia fikir aku macam tu. Okay. So dia cakap soal siasat apa semua kan. Lepas tu aku tanya dia, "Jap. Ini saya ada tertinggal beg ke dekat tepi longkang ni sekian. Betul. Orang aku recall. Aku tengok, ya Allah, aku cakap kan. Astaghfirullah. Rezeki aku lah masa tu. So aku terus pergi. Lepas tu nanti tak apa. Yang jumpa tu jemaah. Tapi jemaah ni bagi dekat imam. So malam tu aku pergi Surada, aku jumpa imam masjid tu. Imam surau tu. Dia macam okay, terima kasih banyak-banyak. Aku tak berkesempatan untuk jumpa orang yang jumpa tu sebab dia pas ke imam. Tapi entah aku tak ada macam penghargaan aku boleh bagi. Just terima kasih je lah. Tapi aku bersyukur Terima lah. kasih juga bagi dia. Terima kasih je. Sebab aku tak nak jumpa dia. Dia tak nak jumpa Paling aku. kurang 200-300 cukup dah. Sebab aku tahu hati murni dia ikhlas. kau So dia kita macam ni doakan lah. kebaikan. Tak, kita nak bagi. Serius aku nak bagi sebab tapi tak boleh nak jumpa dia. Okay, Dia tak kalau nak kau jumpa. nak bagi, kau nak bagi apa? Aku tanya kau. Aku bagi dia 1 gram? 2 tak, gram? 1 gram aku tak. Kalau contoh 20,000 hilang, aku boleh bagi dia 2,000. 10%. Betul. Kenapa aku kau yang tak tipu. jumpa? Betul, aku tak tipu sebab Kan. kalau aku hilang 20 lagi banyak daripada aku hilang 2,000 ni kalau Betul. dia tak jujur dengan aku. 2000 tu hanya macam berapa persen je lah, 10% je lah daripada tu. 10%. Aku sanggup Which is tak macam tu. ada masalah, Tapi
macam dia tak nak. Memang tak nak jumpa aku. Dia minta Oh, aku memang cakap dengan Imam tu nak jumpa dengan dia lah. Tak, sebab dia dah ada contact number. Dah ada contact number. Dia dah pass dah kat Imam. Nanti ambil kat Imam ni saya I dah bagi see. Imam. So aku jumpa lah Imam tu. 20,000 babe masa tu. Tuan-tuan kan. Tak ada cakap nanti aku cakap Tak ada macam aku lah. Aku fikir macam ni lah. Okey. Bila aku banyak kali hilang barang pun. Bila aku hilang barang, aku akan fikir ada benda aku salah aku buat ni. Tapi bila aku hilang barang macam ni, ada bantuan sampai, aku duk fikir macam mungkinlah ada kebaikan yang kita tolong orang sikit, kebaikan tu Allah balas sambil mengingatkan kita. Ujian. Ujian tu dia macam kita hilang tapi kita dapat balik. So ujian tu dia macam aduh ujian tapi mungkin ada kebaikan sikit, so kita balas jumpa balik. So lepas ni kau beware. Betul. Kau hati-hati, kau kena tahu apa yang kau bawa, kau kena kira macam peka lah. Macam tu. Bagus lah. Aku pernah hilang kat barang. Aku hilang cinta. Benda tu susah babe. Aku hilang G-Shock. Aku ada satu tak segempak 20k lah kan. Tapi ni ada satu, dia lah token atau hadiah. Aku bekerja dengan bank masa tu. Bank UOB Bank, aku sebut nama. Dah lama tak kerja sana kan. So aku kat sana aku kan banyak pergi department tau. So alhamdulillah ramai yang kenal dengan aku. So at one point masa tu aku nak cabut, aku dapat job baru dengan bank ni pun tak lama, aku dalam 9 bulan je. Tapi mungkin sebab aku ni jenis yang peramah aku, jenis suka borak dengan orang, kenal semua kenal. Tuk dompet bagi satu aku G-Shock. Tapi mungkin G-Shock bukan G-Shock yang keren-keren lah, aku sama beratus lah. Aku ada habit dulu. Aku kalau berak aku kat jam. Berak tau, bukan ni. Berak aku kat jam. Ni macam nak kena selesa. Oh, aku kat jam. Jam tu aku boleh letak dekat tempat tisu kat bilik air. Tapi mesti kat pejabat lah, kat office yang kerja tempat baru. Bila hilang patah balik. Masa tu aku ingat lagi, aku dah pergi. Dah lepak lama kan. Petang aku ingat. Masa tu tengah hari, petang aku ingat. Jam aku. Boleh lagi. Hilang. Dah tak ada. Dah tak ada sekian. Tapi memang hilang. Memang hilang lah. Sebab fikir G-Shock kot. Siapa tak nak ambil. Dia kalau ciplak sikit pun aku seorang rembat dia. Dan macam cerita, setelah sekian seminggu 2 minggu kot, tiba nampak satu notis kat mana lah, tengah aku jalan masuk kerja nampak. Kepada siapa yang lain jam di bilik air ni, sila cari sekian-sekian nama. Tentang jam aku. Ini yang patut kau buat. Masa hilang 2000 tu. Ya, tapi masa tu kita banyak fikir kan, tak tahu kan. Mungkin kadang-kadang mata tu terkabur sikit sebelah-sebelah. Tadi tak kabur. Terkabur sikit kan. Kalau puasa tu setan tak ada. Sebab apa? Terdengar pandangan daripada kau. Dia dengar pandangan aku. Mungkin dia kata kalau tak ada orang kita boleh ambil. Cukup kira bila tahun ni, bila tahun dah berapa bulan ni. Sebab tengok masa tu bag gua ada penuh lagi. Setiap hari kalau buka ada. Ada. Ya, just macam masa tu nak pegang duit tebal-tebal tu kau rasa macam wish ada peluang ni kan. Tapi aku rasa duit tu memang tak diguna pakai sangat pun sebenarnya. Memang banyaknya lebih ke tabung-tabung kot, tak silap aku. Tak ingat lah, tapi macam bagus duit tu tak rasa macam Jadi perangai kau bagus lah. Kau pergi kat tabung-tabung bagus. Bukan kata aku bagus, tapi maksudnya mungkin that our surrounding yang macam mengingatkan. Sebab benda tu pun awal pun nanti ada orang tanya duit tu mana. Sebab dia pun akan rasa bersalah. Rasa bersalah lah. So rasa bersalah tu dia still ada. Sebab kalau dia tak rasa bersalah, dia tak akan war-warkan, dia tak akan buat step-step untuk bagi tahu yang dia ada jumpa something. Masa tu pun kita rasa masa tu pun kita fikir kan mungkin duit ni dia orang nak untuk sakit ke ataupun memang dia baru keluar duit ke nak memang bayar. nak shopping lah. Bagi aku memang nak shopping raya tu. Dah sampai-sampai ambil barang duit dah tak ada. Tak tahu. Sebab zaman tu e-wallet tak ada. Oh, e-wallet tak ada. Tak ada zaman semua tu. cash masa tu. Cash semua kan. Memang cash lah betul lah. Aku rasa wave pun tak ada lagi. Dia masa pick up tu, pun tak ada lagi mungkin masa tu. masa tu lah. Entahlah, aduh. Silap lah, patutnya kena pergi ke concierge tanya je. Just like kan, siapa ada hilang duit, contact nombor saya. Saya so, macam tapi masa tu otak kita kan masih slow lagi kan. Bukan slow. Otak lemah. Gairah dengan duit tu. Tak Zat, betul-betul. Sebab kita memang aku pun tak terfikir. Mungkin kau boleh pergi kan, diorang ada announcer tu kan. So boleh pergi je. Ya, tapi kita fikir sebab dia nak ambil duit tu. Tak, duit tu kau pegang. Ya, tak. I mean masa tu kita fikir nanti kita nak bagi dia kan. Kita lah. tak ada otak yang fikir tak apalah bagi contact number kita, just a call. Tapi masa tu kan masih budak-budak lagi kan. Yelah, nak betul. cakap dengan orang tu, bang duit abang. Tak macam tu susah Tak lah. adalah budak sangat, besar jugalah korang masa tu. Not sure. Dah kerja kan. Dah kerja kot. Dah kerja. Okay. Alright. Okay. So this a part of the story. Bagaimana this how macam mana tentang emas sumber mineral atau kalau Jauh tu. Ini tak ada, jangan. apa. Ini general sangat ni. Kita borak apa yang terlintas je. Kita tak ada skrip. Tapi Relax, kita relax. insya-Allah Random. lepas ni
kita plan lah. Kita plan nak bagi something dekat pendengar. Benefit lah, benefit benefit kat pendengar. pendengar. So bukan just buang kosong. So Topik kita buang lah, topik kita hangat akan lah. ada guest insya-Allah. Kita akan ada guest. So kita punya plan kita nak cari orang yang ada ilmu agama. Tapi soalan-soalan yang selalu Pedas bermain dekat situ kita. soalan pedas. Soalan pedas semua kita bagi. Oh, okay. So soalan tu tak adalah terlalu jauh. Dia dekat dengan diri kita pasal contoh mandi wajib, apa yang kena tak, pasal wudu ke, pasal qasar jamak ke, apa-apa yang dekat dengan kita lah. So mungkin benda tu orang tak tertanya tapi kita nak tanya. So kita dalam plan kita nak cari seorang ustaz lah kalau boleh. InsyaAllah. Sebab kita ni bukan ustaz semua. Bukan. Jadi kita ada benda yang kadang-kadang silap kita pernah buat silap dulu. Betul. So kita nak tanya benda tu mungkin akan datang dia akan jadi pengajaran buat orang lain lah. Betul. Okay. Kita bukan nak Islamic sangat. Okay. Tak ada, tapi kita nak bagi manfaat kat orang. Alright, okay. Thank you for today untuk Dane Amos and Man here. Alright, so kita jumpa akan datang di podcast Kata Lain bersama dengan DJ Jackal Podcast. DJ P. Assalamualaikum.